Baik. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad, imamin muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Wallahu fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dilalata ala khairi ibtigha'a maradatillah ibtigha'a biwajhihi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya muliakan Fadilatul Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Fadilatul Bilal, Tuan Syiah, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama sekali lagi pada tahun baru ni, tuan-tuan, tahun 2021 kan. Kita dah masuk tahun baru. Ni kelas pertama untuk tahun baru kita. Kalau tempat-tempat lain tu dah mula dah. Daripada 1 bulan itu dah mula dah tempat lain lah. Baik. Baik, jadi untuk tahun baru ni kita baca 2 kitab. Kita baca 2 kitab. Satu kitab Munyatul Musali wa Bahjah Maradiyah, dan yang kedua kitab
Fiqh Minhaji. Kitab Munyatul Musalli. Munyat tu maksudnya pengharapan orang yang sembahyang. Pengharapan orang yang sembahyang. Jadi kitab Munyatul Musalli ini biasanya kitab ini banyak digunakan di pondok-pondok, pengajian pondok lah, pengajian kitab Turas ataupun kitab kuning. Dan banyak juga digunakan di surau-surau, banyak jugalah. Sebenarnya bukan ni saja, banyak kitab-kitab lain lah. Kitab fiqh ni banyak, bukan sikit, banyak kitab fiqh. Antaranya kitab ni lah Munyatul Musalli. Baik. Baik, sebelum kita masuk dalam kitab ni, lebih dahulu kita kena kenal siapa itu Syekh Daud Patani. Siapa itu Syekh Daud Patani? Sungai Krisik. Namanya kampung dia Kampung Parik Sungai Krisik yang terdapat di Patani. Jadi mana dia bukan orang Malaysia lah, orang Patani di selatan Tai sana. Dan mempunyai lebih kurang 5 adik-beradik. Antara adik-beradiknya ialah Syekh Wan Daud, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris, dan perempuannya belum diketahui namanya oleh pengarang lah. Sewaktu Syekh Daud Patani, tuan-tuan, dia masih kecil. Waktu dia masih kecil lah, diceritakan bahawa waktu dia masih kecil datang ada seorang ulama yang berasal daripada negara Yaman. Dia datang ke Krisik di Patani. Ketika anak-anak atau kanak-kanak ni sedang asyik bermain, maka di situ juga terdapatnya Syekh Daud Patani tadi pun bermain jugalah. Kemudian ulama besar ahli sufi daripada Yaman tadi, kemudian dia memperhatikan Syekh Daud Patani ni. Dia perhatikan, ni lain macam lah budak ni kan. Dia tengok macam budak ni. Sedangkan anak-anak lain tidak menjadi perhatian kepada Syekh tadi. Jadi ada seorang ulama daripada Yaman yang datang ke Patani. Dia perhati bahawa ada seorang kanak-kanak ni dia lain macam lah. Lainlah keadaannya, aura dia mungkin lain. Jadi kanak-kanak tu, itulah Syekh Daud Patani itu menjadi perhatian dia. Sedangkan kanak-kanak lain tidak menjadi perhatian dia. Macam tu. Lalu dia datanglah dekat kepada Syekh Daud Patani. Kemudian diusap-usapnya kepala Syekh Daud Patani dan beliau pun berdoa kepada orang ramai. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu doa. Orang ramai pada masa itu, tuan-tuan, hairanlah. Kenapa pula kan? Kenapa kanak-kanak Syekh Daud Patani ini menjadi perhatian dia? Ulama Yaman itu, sedangkan yang lain tidak mendapat perhatian. Mengapa Syekh Daud Patani sengaja sahaja menarik perhatian Tuan Syekh Sufi ulama besar daripada Yaman tadi? Semua tak dinyatakan nama ulama Yaman itu. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan katanya, jadi ada orang ramai tanya dengan dia, "Ya Syekh, kenapalah Syekh ni usap kepala budak ini? Kan, budak nama Daud ini." Lalu dia berkata, mudah-mudahan ditakdirkan Allah Ta'ala anak ini menjadi bintang yang berkilauan. Menjadi bintang yang berkilauan. Bulan purnama, mata yang bersinar. Ulama yang teragung di tanah Jawi ataupun di tanah Melayu lah. Di tanah Melayu masa tu. Jadi antara doa dia mudah-mudahan lah supaya budak tadi maknanya menjadi ulama lah gitu. Ada keberkatan yang ada pada diri dia. Itu ucapan ataupun jawapan yang diberikan oleh ulama tadi. Baik, kemudian belajar dia pada peringkat awal Syekh Daud Patani ni, dia berguru dengan keluarganya yang memang terkenal di kalangan keluarga ni orang alim. Kalau ada keluarga dia orang alim, jadi dia berguru dengan keluarga dia tak. Seorang daripada mereka dikatakan bernama Syekh Safiuddin. Itulah bapa saudara kepada Syekh Daud Patani sendiri. Ada juga pendapat menyatakan bahawa kononnya Syekh Daud menerima pelajaran
pelajaran asasnya di Patani selama 5 tahun. Pada pelajaran asasnya dia belajar Patani 5 tahunnya. Kemudian pergi ke Aceh selama 2 tahun. Pergi ke Aceh selama 2 tahun. Mekah selama 30 tahun. Nampak tak? 30 tahun mengaji di Mekah. Dan akhir sekali di Madinah selama 5 tahun, masya-Allah. Wallahu alam. Selama 5 tahun. Jadi lamalah dia berguru lah untuk ilmu. Kalau tuan-tuan dekat tuan-tuan belajar berapa tahun? Setahun, 2 tahun? Kan? 3 tahun? Sedangkan Syekh Daud Putani ni bayangkanlah berapa lama dia tulul zaman, panjang masa. Panjang masa menuntut ilmu ataupun belajar, barulah boleh jadi orang alim. Ini baru belajar 5-6 tahun dah kata orang alim. Macam mana? Kemudian menyentuh tentang pertubuhan pendidikan Islam di rantau ini, peranan petani memang besar dan tidak luput daripada rakaman sejarah. Sesungguhnya pada zaman kegemilangan dahulu, kerajaan petani Darussalam telah mencapai banyak kemajuan, khususnya dalam bidang persuratan Melayu. Jadi pendidikan dan perkembangan pemikiran serta penghayatan ajaran Islam, seiring dengan itu muncul pula satu barisan ulama, kitab, cerdik pandai agama dan pemuka gerakan Islam yang sangat berjaya. Berjasalah. Jadi mana petani ini memang antaranya ialah lubuk ilmu lah. Lubuk ilmu. Jadi kalau nak berilmu, nak jadi ulama, kenalah pergi mengaji petani. Petani pun banyak lagi pondok-pondok. Orang kita ni banyak juga pergi petani. Tapi menikah satu lagi. Nikah satu lagi, Imam. Pergi mana? Tak ni, Thailand. Buat apa? Nikah seorang lagi. Kan? Orang pergi petani, pergi belajar. Mengaji kat guru kan. Berkitab, nandah kitab. Itu lain kejauh kan. Balik buat bini tu tak? Faham? Balik buat bini. Baik? Tak kisahlah kan? Pulang. Baik, kemudian di Makatul ke Mekah, di Makatul Mukarramah. Kan? Salah seorang daripada mereka itu termasuk Syekh Daud bin Abdullah Patani. Dalam rangka menambah ilmunya, beliau merantau ke Mekah. Dan berguru dengan ulama-ulama di Mekah. Bukan saja dia berguru dengan ulama di Mekah. Kemudian antara lagi Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Hasan Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, pengarang kitab kepada Durun Nafis. Jadi dia ni orang Banjar, orang Melayu lah, orang sekitar belah sini ni. Tapi mengaji di Mekah lama, jadi tugu kat Mekah. Kemudian Syekh Abdul Samad Jawi Al-Palembangi. Pernah dengar kan? Syekh Abdul Samad Jawi Al-Palembangi, orang Palembang, yang mengarang kitab Hidayatus Salikin dan kitab Sirrus Salikin. Okey. Kemudian siapa lagi guru dia? Syekh Athaillah As-Sandakari. Okey. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madinah. Kemudian Syekh Ali bin Ishaq Al-Jawi Al-Patani. Syekh Jawi Al-Patani. Nampak? Jadi banyak dia, kalau kita ni pergi Mekah, belajar Mekah lama, kemudian jadi tugu. Kemudian orang muda daripada kemudian tu datang pergi sana, pergi belajar selap, berguru dengan ulama-ulama tadilah. Dan ramai lagi lah dia punya ulama-ulama dia. Kalau sebut sini ramailah ulama-ulama dia yang dia berguru tu. Sampai sini sampai 5 ni yang sudah ditulis dan dapat dikesan. Antaranya ialah kitab Kifayatul Muhtaj, kemudian kitab Idahul Bab, kitab Ghayatul Takrib, kitab Nahjul Raghibin, kitab Bulumul Maram, Ghayatul Maram, Darus Samin, kemudian Kashful Ghummah,
Jam'ul Fawaid, Minhajul Abidin, Bunyatul Musalli. Inilah kitab Bunyatul Musalli. Hidayatul Muta'allim, Aqidatul Jauhar, Fathul Manan, Muzakarul Ikhwan, Jawahir Saniyah, Sulan Mubtadi, Furu'ul Masail, Bahjah Saniyah, Bahjah Wardiyah, Barjah Mardiyah. Banyak nama marjah-majah ni. Kitab semua nama kitab tuan-tuan. Bulghatul Tullab, Diyaul Murid, As-Saidu Waz-Zabahih, Irsyadul Atfal, Qissatun Nabi. Banyak lagi lah kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Patani ini. Sampai sini kalau ikutkan ada lebih kurang termasuklah kitab Bidatul Hidayah, Tamil Ghafilin, Tuhfatul Raghibin, yang dialih bahasa ke dalam bahasa Melayu lah. Asalnya dia kitab-kitab ni kita tak Arab. Jadi dia translatekan, masukkan dan buat dalam kitab Melayu lah. Kat sini boleh katakan ada 41 buah kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Patani ini. Melakukan sesuatu yang mencari adat, seperti dapat menolong orang yang karam di laut tanpa meninggalkan majlis ilmu dia. Dia dapat menolong orang yang karam di laut kan, tanpa meninggalkan majlis ilmu. Mana dia boleh berada dua tempat lah. Satu kat majlis ilmu, satu lagi kat situ, kat laut tadi dekat. Kemudian mampu pulang mengambil buah durian di tanah Jawi dalam masa yang singkat. Ini memang dia suka makan buah durian kan? Kan dia suka makan buah durian. Jadi walaupun duduk kat Mekah lama, jadi mana hatinya tersangkut juga dengan buah durian. Jadi musim buah durian dia baliklah ke tanah Jawi lah. Kemudian cubalah ziarah kubur dia. Baik, itu sejarah lengkap berkenaan Syekh Daud Patani. Baik, sekarang ni barulah kita masuk kitab dia. Jadi sebelum masuk kitab dia, kita baca Fatihah, kita sedekahkan kepada pengarang ni. Itulah pengarang asalnya, itulah Syekh Daud Abdullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kitab yang ada pada tangan tuan-tuan ni ialah kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah. Bahjah Mardiyah 9 sebab jadi muafiq. Ini pun dalam bab sembahyang enggaklah. Ta'arif orang muafiq dalam sembahyang. Kemudian 9 sebab jadi muafiq. Kemudian orang masbuk pun ada cerita dalam tu di muka 180. Macam tu. Kemudian di dalam ni juga terdapatnya satu bab berkenaan dengan pemerintahan. Bab berkenaan dengan pemerintahan dia masukkan juga dalam kitab dia. Kenapa dia masukkan bab pemerintahan dalam kitab dia sedangkan dia asalnya cerita bab sembahyang? Di muka surat 114. 114 ni dia cerita tentang bab pemerintahan. Tatmimul faedah. Kan? Penyempurnaan faedah. Berkenaan dengan sultan atau raja adalah bayangan Allah Ta'ala di muka bumi. Ada situ kan? Sampailah pada muka surat 140. Itulah. 140 ataupun 139 tu cerita tentang pemerintahan. Persoalannya kenapa dia dimasukkan bab pemerintahan dalam kitab dia? Ini persoalan dia. Sedangkan tadi cerita tentang bab tentang sembahyang. Munyatul Musalli. Dia masukkan bab pemerintahan dia dalam bab ini kerana kan waktu dia berada di Mekah, ramai di kalangan pemimpin-pemimpin daripada Patani ini, mereka pergi menunaikan haji ke Mekah. Bila sampai ke sana, dia tengok Syekh Daud ni orang alim. Mereka tanyalah Patani tentang selok-belok berkenaan dengan pemerintahan. Kan, pemerintahan. Jadi sebab itulah maka dia menulis berkenaan dengan pemerintahan. Jadi dimasukkan dalam kitab dia sekali. Masukkan dalam kitab sini. Faham kan? Tu ada cerita tu, Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita lihat mukadimah dia.
Mukadimah kitab ataupun permulaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang memurah lagi maha penyayang. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani sekalian hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Kata pengarang ataupun musannaf, kata bukan itu makna risalah tu. Makna risalah ni kitab. Kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Patani. Jadi dia kata aku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihi akan hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Dalam negeri akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam syarahnya, dia kata memulai Syekh Daud Patani dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitabnya ini kerana mengikut akan Quran dan beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Syekh Daud Patani memasukkan kalimat bismillah di dalam kitab dia? Tu bezanya ulama-ulama ni dengan orang biasa. Biasa kadang-kadang bila menulis surat, menulis apa-apa pun kadang tak ada bismillah. Tidak ada bismillah. Jadi kalau kita lihat pada orang ahli ulama ni kan, dia kalau nak tulis kitab mesti dengan bismillah. Mesti dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia nak mengambil keberkatan kepada kitab dia, kepada tulisan yang dia nak tulislah. Macam tu. Itu juga kita kalau kita datang yang terpotong anggotanya. Pemaksud terpotong anggotanya artinya kurang keberkatan. Qalilul barakah. Kurang berkat. Jadi mana-mana perbuatan yang kita buat tak ada bismillah, mana kurang berkat. Kurang berberkat. Jadi kalau kita nak keberkatan, apa saja perbuatan yang baik kita nak buat, kita kena baca dengan bismillah. Kullu amrin zibalin, dia kata, setiap pekerjaan yang punya kemuliaan. Apa pekerjaan yang kemuliaan? Apa saja benda yang pekerjaan dalam bentuk benda yang baik, kita kena mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau buang air tak baca bismillah tak apalah. Kerana bukan dalam bentuk benda kemuliaan kan. Buang air, kencing, tak perlu bismillah. Kalau kita nak menulis, nak membaca, nak duduk, nak berbaring, nak bangun, nak memandu kan, nak memandu kereta, jadi kita baca bismillah di samping doa-doa lain lah yang maksur, yang datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni tuan, hadis tadi kullu amri zibalin la yubdi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' li Akhlaqir Rawi. Jami' li akhlaqi rawi, himpunan bagi akhlak-akhlak perawi, dan ada bersami', adab orang yang mendengar. Dan juga Imam Subki dalam kitab Tabaqat Syafi'i. Kemudian dalam kitab Al-Azim Al-Ubadi. Al-Azim Al-Ubadi. Penulis ni antara merawikan itu ialah Al-Azim Al-Ubadi. Rabbil alamin allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Maksudnya apa tuan-tuan? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang itu 5 waktu itu salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang allazi ja'ala salatu tariqatal muttaqin. Yang mana sembahyang tadi Allah Taala jadikan sebagai salah satu wasail. Sembahyang 5 waktu kita buat tadi tuan-tuan, dia salah satu daripada rukun agama, ya, rukun agama. Kemudian apa lagi? Tariqatul muttaqin. Jalan orang bertakwa. Jalan orang bertakwa. Gerakan mata, gerakan hati. Semakna tidak ada rosa, tidak ada kemaafan untuk golongan lelaki. Asal mana dia dah akil balik, wajib mendirikan solat. Wajib mendirikan solat. Sesuai dengan firman Allah, aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat.
Kemudian jadi segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan segala alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang waktu itu jalan segala orang yang muttaqin, segala jalan orang yang patuh. Asal mana muttaqin ni orang takwa lah, takwa pada Allah. Tapi di sini diterjemahkan dengan orang muttaqin, mana dengan orang yang patuh. Muttaqin maknanya orang yang patuh, sibuk dengan perkara dunia. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, disunatkan memuji Allah Taala pada permulaan kitab-kitab yang dikarangkan. Demikian juga pada permulaan pelajaran bagi guru. Sunat memuji Allah Taala pada permulaan kitab yang dikarang. Kalau pengarang kitab lah, muallif ni pengarang kitab, musannaf ataupun muallif pengarang kitab. Sunat bagi pengarang letakkan permulaan kitabnya bismillah dan juga alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lihat pada kitab-kitab, kitab Arab ke, kitab Jawi ke, di kalangan ulama, kan mesti dimulai dengan bismillah, mesti dimulai dengan alhamdulillah, mesti dimulai dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Mesti ada macam tu. Ada separuh tu baca doa dulu. Sebelum mengajar baca doa dulu. Ada separuh macam tu lah. Kenapa? Kerana kita nak ambil keberkatan. Keberkatan. Baik, kemudian dan bacaan para pelajar terhadap guru-guru dia. Bacaan para pelajar terhadap guru dia pun ada juga. Maknanya kalau tok guru suruh nak murid belajar, suruh anak murid baca. Tok guru suruh anak murid baca. Bacalah. Kalau dalam majlis ni tak adalah sesuatu baca. Tak adalah susah tu tuan-tuan baca. Tapi ada sebuah tempat tu, kalau tok guru mengajar tu, sebelum mengajar dia akan suruh anak murid dia baca dulu. Baca 1 ataupun 2, 3 peringan lah. Okey dah, stop dia kata. Maka tu pun syarah lah. Macam tu. Kemudian syekh-syekh mereka maupun kitab hadis ataupun kitab fiqh ataupun kitab-kitab lain, sunatlah kita membaca bismillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan alam, dalam kitab tu disebut segala puji bagi Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Apakah dikatakan alam? Apa definisi kepada alam? Yang alam yang biasa kita tahu ni, alam ni lah, alam dunia kan, yang kita nampak kat mata kita ni alam lah. Baik, apakah pandangan ulama ataupun pendapat ulama berkenaan alam? Para ulama telah bersalahan pendapat mengenai mentafsirkan makna alam. Antaranya lah pendapat Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari dia kata alam itu ialah makhluk yang berakal. Alam itu adalah makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Jadi apa saja makhluk yang berakal dan tidak berakal, maka itu dikatakan sebagai alam. Dan pendapat ini zahir perkataan Imam Jauhari dan juga Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dia kata alam itu tertentu dengan yang berakal sahaja. Kalau dia kata pula, Abu Ubaidah kata alam ni sesuatu yang berakal. Mana-mana yang berakal dikatakan alam. Contohnya manusia, jin, para malaikat, maka dikatakan alam. Mana kalau binatang tak masuk alam lah, taklah. So kalau binatang, ini pendapat dia, pendapat daripada Abu Ubaidah. Kemudian kata Ibn Abbas pula, manusia dan jin sahaja. Manusia dan jin saja termasuk dalam alam. Dia adalah perbincangan dalam kitab Iqna dan kitab Hifdzul Ahya. Sebut adalah di situ adalah sebut beberapa bincangan lah berkenaan dengan alam ini. Cuma alam yang kita faham ni alam sains paduan namanya kan? Betul kan? Yang sama belajar saraf dengan saya lah dulu. Sains paduan. Sains paduan namanya. Okey? Macam tu. Istilah dia tu lah. Tapi bendanya sebenarnya lebih kurang sama je.
Cuma dia punya istilah yang guna pakai pada masa tersebut berbezalah dengan istilah yang guna pakai pada zaman sekarang. Baik tuan-tuan kemudian insya-Allah akan datang sama lagi wa ja'ala fiha qurrata ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkadiddin. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi. Cukup sekadar tu perbincangan kita, mukadimah kita, permulaan pada kitab ini. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi lah. Ini baru sikit ni. Lebih. Belum lagi masuk belakang lagi kan. Wallahu a'lam bissawab. Tu yang malih pakai kitab tabah-tabah tu. Pakai kitab tabah-tabah kan tak tahu bila habis. Kitab nipi pun tak tahu bila habis tu. Okey, ada pertanyaan tuan-tuan? Ya. Ya. Dia lahir pada 1 Muharram tahun 1183 Hijrah. Bukan mesti Hijrah tadi dia lahir pada 1 Muharram tahun 1183 Hijrah. Bersamaan 7 bulan 5 tahun 1769 Masih. 1706 itu tarikh kelahiran dia. Meninggal pada 8 bulan 7 1847. 1847 Masih. Dia meninggal di Taif, di Mekah, meninggal kat sana. Dia lahir Patani, meninggal kat sana. Wallahu kitabnya masih dipakai lagi aja tu. Kitab dia kata kitab sengkek ya, istilah kata kitab sengkek kan. Tak jari sengkek ya. Tapi dia punya itulah aura dia tu, kelebihan kitab dia. Kelebihan kitab dia tiaman, walaupun kitabnya tak tebal pun. Asal dia kitab jawi dia nipis je. Kitab jawi dia nipis je asalnya. Tapi sekarang ni banyak dah